Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama setelah kita cuti kuliah sebulan lebih kerana kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui pada tahun ini adalah Ramadan yang terlebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui dari sudut peningkatan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Ataupun dalam setengah kitab tu hadis ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Tapi setengah-setengah tu dia kira hadis yang ke-6. Adalah satu dua hadis tu jadi berbeza. Sebab dalam kitab saya ni dia hadis yang ke-7 ataupun hadis yang ke-6. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi 'azza wa jalla wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Anas, wa anhu tu kembali pada Anas bin Malik pada hadis yang kelima. Wa anhu makna wa an Anasin qala, yang ini diriwayatkan daripada Anas juga. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara. Salasun man kunna fihi, 3 perkara, sesiapa yang ada padanya 3 perkara itu, wajada halawatal iman, pasti ia akan merasai, memperolehi kemanisan iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang menyintai Allah dan orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain kedua. Yang kedua, orang yang menyintai seseorang. Wa man ahabba 'abdan, orang yang menyintai seseorang, yakni kasih, cinta, sayang kepada abdan. Abdan bahasa Arab maknanya hamba. Tapi di sini maksudnya syakhsan, seseorang. Jadi tak kira lah seseorang itu muslim ke tidak muslim ke, tak kira. Tapi dia kasih, dia sayang itu kerana Allah. Dia tidak cinta, tidak kasih pada seseorang itu melainkan kerana Allah Azza wa Jalla, kerana ikhlas. Jadi banyak sebab lah boleh dibincang di situ. Cinta kepada seorang itu, kalau pada orang kafirnya dengan maksud nak menarik perhatian dia supaya dia nak pada Islam dan sebagainya, itu termasuk cinta kerana Allah. Dan yang ketiganya, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min. Yang ketiga, orang yang benci, yakrah ni benci ataupun tidak suka. Tidak suka kembali kepada kekafiran, kembali menjadi kufur selepas ia diselamatkan oleh Allah daripada syirik, daripada kufur itu. Jadi tidak suka dia itu digambarkan sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Sebab manusia boleh faham lah, semua manusia dia akan faham.
Dia tidak suka dia dilemparkan ke dalam api, kerana dia tahu api ini menyebabkan dia mati, musnah, sakit dan sebagainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini adalah hadis yang ke-6 ataupun hadis yang ke-7, yang mana hadis ini juga diriwayatkan, bersumberkan daripada seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik. Yang mana Anas bin Malik telah pun kita sebut sebelum ini berkenaan biodata dia. Cerita tentang dia tu kita telah sebut dah sebelum ini. Jadi kita tidak ulang lah untuk hadis yang ke-6 ini. Dalam hadis ni kita boleh banyak juga pengajaran yang kita boleh petik daripada hadis ini. Yang mana dalam hadis ini Nabi sebut beberapa perkara. Jadi di sini banyak beberapa perkara. Yang pertama Nabi sebut tiga perkara yang mana sesiapa yang ada tiga perkara ini dia akan dapat merasai kemanisan iman itu. Jadi di sini ada huraian ulama lah, seperti yang kita boleh tengok dalam syarah hadis. Begitu juga dalam huraian Maulana Asri itu, dia buat situ tu panjang juga. Misalnya kalau dalam kitab ni pun dia hurah panjang juga. Dalam kitab Syarah Mir'at ini pun dia bincang panjang juga berkenaan dengan perkara itu. Sebab seolah-olah Nabi nak isyaratkan kepada kita, iman ini juga dia boleh dirasai. Dia boleh dirasai. Maknanya disebut manis iman itu. Jadi bila sebut manis tu, lawan dia kan, sama ada tawar ke, pahit ke, ikutlah. Yang tidak menyenangkan. Di sebalik yang manis tu ada yang tidak menyenangkan. Selain daripada itu, dalam huraian syurah hadis, pensyarah hadis menyebutkan bahawa dalam hadis ini Nabi SAW isyaratkan kepada kita beberapa perkara pada kalimah halawatul iman. Jadi Nabi nak sebutnya sebagai talmih lah. Dia sebut sebagai talmih. Talmih ni sebagai isyarat secara halus lah. Setengah-setengah orang itu mungkin dia tidak dapat faham, dia tak terasa. Tapi ulama yang tamakun, yang mantap dalam bidang ni, dia dapat faham. Jadi seperti tubuh kita, seolah-olah maknanya oleh kerana tubuh manusia ni dia ada dua unsur, unsur zahir dan unsur batin. Mana Nabi nak membayangkan bahawa orang yang rohani dia tu kukuh, rohani dia tu sehat, rohani dia tu subur, batin dia tu maknanya bertenaga, khususnya orang Islam lah, ni dalam konteks orang Islam, dia boleh rasa, batin dia tu boleh rasa manis iman itu, boleh rasa kesegaran, boleh rasa iman tu rasa manis. Seperti mana tubuh yang sehat, dia boleh rasa juga makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, dia boleh rasa. Berdasar pada deria rasa yang ada pada lidah tu, dia boleh rasa. Jadi ini semacam satu perbandingan. Kalau tubuh kita ni tidak sihat, orang Kelantan panggil lecah lidah, nak lecah lidah, ikutlah setengah-setengah penyakit dia hilang, dia rasa mui ke dia pun tak terasa manis. Padahal makanan tu sedap. Semua orang kata sedap makanan, tiba-tiba dia makan tak lagi, dia tak sedap. Apa lagu? Maknanya bukan makanan itu bermasalah, tapi lidah dia bermasalah, tubuh dia tidak sihat. Maknanya bila zahir manusia tu merosot kesihatan dia, maka menyebabkan terganggu deria dia rasa. Begitulah juga dalam hadis ni Nabi nak isyarat kepada kitanya bahawa untuk dapat rasa beriman dah belakangnya bila mengucap dua kalimah syahadat, kira-kiranya beriman lah. Selagi tidak berlaku pada dia rasa iman itu, batal iman itu, kira beriman lah. Tapi apakah semua orang dapat merasai keimanan itu, dapat merasai kemanisan iman itu, seperti mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dapat merasai perkara itu, sehingga sanggup menyerahkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata boleh. Boleh. Bila rohani manusia segar molek, sehat molek, dia boleh rasa. Nak rasa tu lagu mana? Kalau dalam kitab ni, kalau dalam Tok Syekh sebut ni, Maulana sebut ni, panjanglah dia hurainya. Tapi setengah dalam kitab hak ringkas tu,
Dia kata boleh rasa tu sekiranya manusia ikhlas pada Allah, dia ada beberapa ciri lah. Pertama sekali, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, dia beramal dengan amalan yang warid daripada Nabi SAW, dan dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW secara istiqamah. Atau ringkas, secara istiqamah. Istiqamah yang dimaksudkan di situ maknanya amalan yang dia buat itu dengan tetap, dan dia ada makna dari sudut bertambah tu ada. Sebab salah satu ciri penting istiqamah adalah ibadat itu semakin meningkat dari masa ke semasa. Itu salah satu ciri istiqamah. Sebab tu ulama kata tidak dinamakan istiqamah sekiranya 10 tahun seorang itu baca Quran, duk main takut tu lah. Misalnya sehari sama muka surat 10 tahun duk main gitu, tak ada peningkatan lah. Maknanya sehari tu dah sehari, setahun sama muka surat sehari, tahun kedua sama muka surat setengah, kau tak ada peningkatan ke arah lebih banyak tu. Tu ulama kata itu tidak hilang satu ciri istiqamah. Sebab di istiqamah dia mesti ada peningkatan, sikit banyak pun mesti ada peningkatan. Salah satu ciri istiqamah. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok sini, perkara yang disebut oleh Nabi ini tiga perkara tu. Perkara pertama tadi ni sebagai isyarat oleh Nabi SAW bahawa nak rasai kemanusiaan iman tu, dia mesti rohani tu subur. Rohani tu subur tu lagu mana? Rohani tu subur, unsur yang terpenting dalam jiwa manusia kena disuburkan dengan zikrullah, zikir kepada Allah, amal soleh dan sebagainya. Baik, berkait dengan perkara itu juga Nabi SAW nak isyarat kepada kita, secara halus lah. Ni disebut oleh ulama dalam syarah-syarah hadis. Kita nak dapat kemanusiaan iman ni, kemanusiaan iman ni disebut dalam syarah hadis, dalam kitab ni pun disebut. Dia kata hak tu berkait dengan rohani manusia. Apakah untuk supaya kita dapat mencapai terasa iman yang segar, iman yang perkasa ini, sehingga disebut sebagai manis, terasa manis iman tu, semata-mata jaga rohani saja? Ke lagu mana pemahaman? Tidak, ulama kata bila sebut jaga rohani, dia berkait secara langsung dengan jaga hak fizikal ini. Dia berkait. Sebab kita nak mencapai rohani dengan melalui zahir kita, dengan melalui fizikal kita. Misalnya kita kata nak mencapai rohani yang tinggi, martabat yang tinggi, mesti melalui semaya. Semaya ke dia bersifat zahir juga tu semaya tu. Ke syarat sah semaya tu lagu mana? Bersifat zahir. Hak ahli fiqh hukum ke sah ataupun tidak sah tu, mana kena jaga kebersihan, pakaian kena halal, tu zahir tu. Tempat solat tu kena bersih daripada najis dan sebagainya. Nak capai yang zahir, nak capai yang batin, untuk dapat manusia iman, dia kena jaga sama naik dengan hak zahir tu. Tak mungkin dipisahkan antara zahir dengan hak batin. Tak mungkin boleh dipisahkan. Jadi maknanya nak dapat manusia iman tu, tak dapat tidak, dia mesti jaga. Sebab tu Islam ni kan dia ada 3 perkara. Kombinasi Islam tu ada 3. Orang panggil apa ni hak kita panggil syariat, hak kita panggil akidatan wa syariatan wa akhlaqat. Kalau kena jaga ketiga-tiga unsur ini, iaitu dari segi akidah kena betul, lepas tu pengalaman zahir orang panggil syariat itu yang berlandas kepada akidah yang betul. Selagi kena ada nilai akhlak itu. Akhlak itu lebih berkait hubungan kita dengan manusia ini. Dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena jaga semua. Itulah yang membezakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain dia tidak ada unsur 3, tak ada. Bahkan setengah-setengah agama tersebut terang, bab dunia kita serah pada orang dunia, bab agama serah pada orang agama. Setengah-setengah agama, da'ma li qaisar wa da'ma lillah. Tu serah pada kaisar lah urusan pemerintahan. Urusan agama serah pada Allah, mana serah pada rijaluddin, tokoh-tokoh agama. Sebab tu kalau kita tengok misalnya agama Kristian ni, dia tak campur dalam bab pemerintahan, tak campur sikit rabut, boleh katakan gitu. Bahkan dia anggap auto cemar. Bukan sekadar tu, sehingga benda-benda nikah kita kata tak ada, tolak tu.
Bahkan kalau nak jadi tok lebah dia syarat dia tak boleh nikah. Kan berat tu. Berat tu. Mana kena tolak agama. Islam ni tidak. Islam tidak. Islam ni tidak begitu. Tak mungkin manusia boleh capai halawatul iman dengan dia tolak dunia 100%. Tak boleh. Itu tak serupa dengan cara Nabi. Lepas tu kalau dia kata dia berasa, berasa ni banyak jenis berasa ni. Dia berasa lagu mana? Seporang kata dia bila dia ngotik dia nampak Nabi mari. Nampak lagu mana? Ya, kalau Nabi mari banyak persoalan yang timbul. Jadi kita sini hadirat benda yang perlu kita faham sini untuk dapat kemanisan iman ni, dia tak dapat tidak kunci yang mula-mulanya adalah ikut sunnah Nabi SAW dengan betul. Tak dapat tidak. Sebabnya orang yang ikut cara yang salah, orang panggil ajaran salah, dia kata dia dapat dia kemanisan, sebab tu dia sanggup mati kerana ajaran salah. Ada juga. Sebab tu umat Islam ni dia tidaklah tumpu kepada natijah tu. Islam ni dia lebih tumpu kepada cara nak dapat tu. Perolehan, kaifiat dia, hak tu kena jaga. Usaha tu untuk dapat kita kata nak dapat keimanan yang tinggi, nak dapat halal, usaha lagu mana cara. Hak tu tak dapat tidak mesti mengikut sunnah Nabi SAW. Mesti belajar berdasarkan kepada cara Nabi SAW. Sebab kalau nak kata rasa manis, semua dakwah manis lah ke? Orang ajar sesat dia kata dia terasa manis. Tak manis mana siapa dia boleh mengatik tu siapa kau? Tak tidur malam. Kita ni hak betul ni pun tak buat gitu mau. Tak manis mana dia rasa sedap tu tak dia rasa dak. Padahal salah. Tak dia buat tu. Jadi manis tu lagu mana? Manis tu sebenarnya ni hadirat. Sebab tu setengah ulama kata manis ni benda yang maknawi lah. Benda yang maknawi. Jadi hak tu hakikat dia sebenar tu, maknanya orang tu sedih. Lepas tu betul tak betul tu, lepas tu kita kena nilai dengan agama, nilai dengan fiqh, nilai dengan syariat dan sebagainya. Cuma hak ni hak dalam hadis Nabi sebut ni, Nabi kata ni kena jaga hak 3 perkara. Ni cara Nabi. Semua orang kata manis lah ke? Rasa manis sanggup mati. Orang ajar salah sanggup mati. Seperti sebut dalam kitab dia sanggup bunuh diri dia. Sanggup bunuh diri dia kerana mempertahankan ajaran salah. Padahal jelas salah, tapi dia sanggup. Apa? Sebab dia berasa betul. Dia berasa tu telah musak dan dia sehingga jadi jibillah dia, sehingga jadi tabiat dia, sehingga jadi sebati dengan dia sanggup matikan itu. Sebab atas asal dia yakin benda tu benar-benar. Misalnya kalau kita baca sejarah-sejarah ajaran sesat, ada setengah-setengah tu guru tu sanggup dia terjun dalam mana air yang mendidih, air dalam air ni lah, air macam air asid lah. Bila dia masuk terjun dalam tu menyebabkan hancur lembu dia, tulang pun hancur, tak ada kesan. Jadi bila orang cuah bekas air tu tengok tak ada kesan. Orang duk kata dia gaib seperti Nabi Isa naik ke langit, menyebabkan anak-anak bui jadi sesak. Dalam sejarah kita baca, dia sanggup seorang tu guru. Sebab apa? Dia pegang atas rasa keyakinan dia. Makna tu lebih pada manis tu. Manis nah tu dia rasa tu. Tapi kita ni hadirat, hak manis yang disebut oleh Nabi ni mesti ni kaedah dia. Nak dapat tu juga dia. Pertama sekali, perasaan cinta dia kepada Allah dan Rasul tu lebih dari segala-gala, lebih daripada yang lain. Cuma sebelum kita pergi pada perkara itu, perkara yang ketiga lah. Perkara yang ketiga yang kita kena faham juga, sebelum kita bincang ketiga-tiga poin tu, sebab tu besar sangat tu. Ketiga poin tu, tiga yang sangat besar yang boleh kita jadikan sebagai guideline kita lah, sebagai panduan untuk kita boleh ukur di kedudukan kita. Kita boleh ukur dalam agama Islam ni, dia ada kaedah dia, dia ada kayu pengukur dia. Kita boleh harga, walaupun tidak tepat, tidak secara pasti pun kita boleh harga aku ni berada di tahap mana. Kita boleh menjadi ukur diri kita. Pak Nabi sebut 3 perkara ni. Sebelum kita pergi situ, sebagai maklumat lagi lah, sebagai maklumat lagi, ni dalam syarah Maulana sebut ni, dia ambil sebab dalam kitab ni tak ada, dalam Mir'at ni tak ada. Ni dia ambil mana saya pun tak tahu ni. Cari tak jumpa ni. Tak tahulah dia rujuk mana. Cuma dalam ni tak ada. Ni dia sebut ni. Dia buat mari syair ni. Syair ni boleh jadi ambil dalam syair mutanabbi. Ayatnya rasa manis, tak rasa manis ni benda yang dia bergantung pada perkara lain.
Kalau lidah kita nak rasa sesuatu manis, kena tubuh sehat. Mana kalau kita nak rasa kemanisan iman tu, mana rohani kita tu kena segar. Rohani yang segar ni, rohani kita jaga. Orang panggil makanan rohani, ya, kita istilah makanan rohani. Tidak buat maksiat, kita tak tinggal ibadat-ibadat, amalan-amalan kefarduan, hak sunat pun kita buat. Lepas tu benda-benda yang kita kira sebagai al-amru bit-tarki, perintah Allah nak, perintah dalam syariat supaya kita tinggal benda-benda yang dikira sebagai derhaka pada Allah, kita tinggal tu. Hak tu salah satu kita kata jalan untuk kita rasa lah, untuk menyebabkan iman jadi kukuh sema siapa satu peringkat tu. Tak kira lah kita nak guna istilah fana ke istilah gapo, dia hanya nampak Allah. Seperti mana sahabat Nabi, bagi dia dunia ni, isteri comel tawana pun tak besar berbanding dengan jihad fisabilillah. Hak tu kecek boleh, tapi nak buat tu payah. Tapi sahabat dia boleh buat. Sebab apa? Sebab iman. Sebab tu dalam hadis sebut iman Abu Bakar. Dan Abu Bakar tu sebab kita ya zahirnya tubuh lebih kurang. Tapi apa bila dia sedekah dia tercupuk dia tu lebih besar daripada orang lain yang sedekah sebesar bukit Uhud emas itu, disebut dalam hadis. Sebab apa? Apa yang jadi lagi? Dari segi kuantiti sikit, tapi dari segi kualiti yang begitu besar. Abu Bakar nilai sedekah dia. Jadi nilai tu bukan pada kuantiti tu sebenarnya, tapi pada kualiti. Apa yang jadi kualiti sedekah dia tu? Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Nabi sebut gitu? Kerana iman dia. Mana sedekah yang dibuat tu walaupun secupuk tapi didorong oleh iman yang besar, maka nilai pun jadi besar. Jadi makna sebab itulah hadirat ke dalam kehidupan dunia ni kita tidak boleh kenal, kita tidak boleh nak pastikan di kalangan pok kita ni siapa dia yang dia tinggi nilai di sisi Allah, kita tidak tahu. Benda kena rahsia tu. Kalau kita berasa seorang itu wali, itu belum pasti lagi. Apatah lagi kalau orang ngaku dia tu wali, kau tu pasti pelawak. Oh gitu, boleh kata begitu. Dia kata dia wali. Dia ajar pada anak murid dia, duduk memberi pahal pada anak murid dia, berdiri taruh. Ada gitu guru lagu tu. Dia tak layak dia wali, tapi dia cuba bayangkan kepada anak murid dia bahawa dia ni sudah berada di tahap wali. Dia nak anak murid dia terasa gitu. Ni sah tak betul. Tu kan tak betul. Sebab kalau wali sungguh, dia cuba mengelakkan diri daripada orang sangka dia wali. Dia tak sengaku pun. Dia tidak menonjolkan diri dia sebagai wali. Berkait dengan ni untuk Syekh kita buat mari satu syair Mutanabbi, syair Arab jahiliah ni. Seorang penyair Arab yang terkenal. Dia mari syair dia. Wa man yakudha fa min murrin maridin. Ni syair Arab jahiliah ni. Wa man yakudha fa min murrin maridin yajid murram bihil ma az-zulala. Tu syair Arab dia. Dia kata orang yang sakit, yang pahit mulut ni akan berasa pahit. Walaupun air yang jernih lagi sedap diminum. Walaupun air tu segar, air tu sedap, tapi berasa pahit semacam. Minum air manis tahu mana pun tak manis. Dia kata apa? Bukan air tu rosak, lidah dia tu rosak, kerana dia tu tak segar. Jadi maknanya kalau kita tak berasa, sebab ni dalam huraian dia adalah selepas ni antara ciri-ciri orang yang tidak dapat rasa ke mana email lagu mana, kita boleh tengok pada amal perbuatan dia. Boleh tengok pada amal perbuatan dia. Ulama berselisih pendapat. Dalam bab ni ulama berselisih pendapat pula berkenaan dengan maksud mahani. Siapa begitu sekali ulama kita bincang. Jadi ulama kita dia kira berbala. Kalau kita nak bincang kata-kata Nabi ni padan. Sebab kata-kata Nabi ni wahyu. Kalau nak habis masa bicara tu pun padan. Padan habis masa. Sebab tu ulama kita dia sebut, dia kata para ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan keimanan. Yang dimaksudkan dengan manis iman itu apa? Maksud manis iman itu? Sebab kita kata manis makan ni, apa maksud dia? Sebab kalau dalam bab makan ni apa tak serupa. Cuba tengok doktor kata dah. Misalnya kalau kecil manis kalau kecil manis, doktor kata cuba elaklah makan manis secara direct. Dia kata kita pegang pun dia maksud dia. Ada pula manis tidak direct. Dia kata antara manis yang tidak direct ni kalau buah misalnya, tapi jangan manis sangat sebab buah pun boleh mengesan juga tu. Tapi kalau direct ni hak gula sungguh. Gula kita kacau air ataupun kuih yang terlalu manis direct tu kira direct. Cuba elaklah. Jadi kalau manis buah tu tak apa sebab dia lain. Manis juga tapi lain. Manis juga orang panggil tu.
Kita panggil mulut mani. Mani lagu mana? Tak serupa tu mani. Jadi mani himen ni apa maksud mani himen ni? Yang pertama, ni pandangan ulama lah dalam hura masalah ni. Jadi bila sebut manis iman tu, mana dia rasa seronok duduk dalam agama ni. Seronok duduk dalam iman, seronok dengan pegangnya dia. Tidak rasa sukar beramal dengan agama. Dia rasa lazat. Hak ni kita boleh capa dah kedak tak tahu. Boleh rasa sendiri lah. Setengah orang tu bila nak tutup aurat, Allah rasa gatal kepala macam-macam. Mari. Nak baca Quran tu macam-macam dia mari. Allah serabu. Tak tutup ya Quran segala ni. Semaya tu nak berhabis 4 rakaat tu Allah kata serabu. Hak tu kita sendiri boleh rasa. Mana kalau kita, sebab tu saya kata hak ni kita boleh jadikan ukuran. Nak tahu iman kita tu setahu mana. Maknanya kalau duduk tahap tu maknanya kita kena berusaha lebih gigih lagi lah. Kena berusaha dengan banyak lagi. Jadi kemalisan iman itu ialah keseronokan dan kelazatan yang dirasai. Jadi apabila beribadat dan melakukan taatan kepada Allah, kita rasa lagu mana? Rasa senang hati, rasa ada ke tak? Mutmainnah tu rasa ada ke tidak? Ataupun bangun tu Allah malah tapi juga, tapi berasa malah. Maknanya kita boleh agaklah, aku ni belum sampai ke tahap nak rasa mani tu. Tapi buat juga apa? Sebab tak buat dosa. Tu boleh kira dah tu. Boleh kira tu. Pak berat benar ni, dia tak semaya pun tak ada rasa gapo. Tak apa tengah maya. Tapi kalau nasi pagi tak boleh kena makan. Tak boleh tak makan nasi. Tapi kalau tengah maya tak apa. Kalau setara tu hadirat, maknanya penyakit tu berat benar tu. Penyakit tu berat benar tu. Tak rasa pun nak qada maya misalnya tu. Berat benar penyakit tu. Kalau kecil mani tahap berapa tak tahu ni. Berat benar tu hadirat. Kita boleh rasa sendiri. Tak berasa sedih dengan anak tak semayah tu jalan tu. Benda-benda gitulah yang dimaksudkan. Maknanya sebab kalau mani himen ni dia lagu lain sifat dia. Jadi keseronokan dan kelazatan itu bila dia beribadat ataupun dalam langkah, dalam usaha dia nak menegakkan agama Allah dengan menjunjung segala tintah perintah Allah dan menjauhi segala larangan, walaupun zahir dia nampak susah tetapi hati dia senang. Hak ni dia berlaku di zaman Madinah dalam sirah sahabat yang masyhur lah. Khususnya Ahlus Suffah kita sebut dalam sirah. Orang Yahudi, orang kafir tengok pokok munafik, dia lipat Allah, dia kata sedih. Puak dia sedih tengok orang Islam. Ahli Suffah ni pakai tak cukup. Nampak tu, kadang-kadang nampak lapar tu. Nampak lapar sahabat. Setengah-setengah sahabat kata, kami rasa perut macam nak terbakar. Dah 3 hari dah makan bersama saja, rasa nak terbakar perut. Dia nampak tu pada wajah tu. Pakai soyok, lepas tu pakai yang harga murah, dia nampak. Lepas tu bang pula tu. Bang satu macam. Siapa orang kapi sebutlah dia. Kami nampak sedih melihat kamu lapar gini-gini, susah. Dia kata, kami tidak rasa begitu. Sahabat jawab, kami tidak, kami senang, hati kami senang. Sebab tu kami boleh beribadat, kami boleh pergi perang. Nak pergi perang lah ke mana kalau hati susah? Tak ada masalah. Kalau kamu tengok zahir kami, itu zahir. Tapi batin kami senang. Kenapa? Ni sebab ahli suffah ni bukan duduk tidur di masjid. Tidak ada. Ahli suffah ni adalah merupakan pelajar sepenuh masa. Hak ni lah yang akhirnya selepas daripada wafat Nabi, dia lah menjadi mubaligh yang dihantar oleh khalifah Islam untuk disebarkan Islam dari sudut menjadi tenaga pengajar yang dihantar oleh kerajaan Islam pada waktu itu. Inilah lebih kurang 76 orang, setengah riwayat kata 100 orang lebih, kadang-kadang 35 orang. Sebab dia tak pergi perang semua buat dia ni, ahli suffah ni. Kalau pergi perang sebahagian. Kena ada ta'ifatun minal mu'min yatafaqahu fid din. Ada sebahagian umat Islam ni yang tak pergi perang kerana nak memperdalami agama ni, khusus beberapa ahli suffah. Kalau dia pergi perang maknanya sebahagian, tidak ramai. Jadi benda tu berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum. Dia tak rasa susah, walaupun zahirnya orang tengok nampak susah, tapi dia tidak. Sebab susah-susah ni hadirat ni hakikatnya apa dia susah ni?
Susah ni hakikatnya bila hati manusia tu nak lain, tiba-tiba yang dia dapat nak lain. Tu boleh menyebabkan jadi susah. Konflik dalam jiwa tu menyebabkan susah. Kadang-kadang benda tak susah pun jadi susah. Dia tengok atas jiwa manusia tu. Setengah tu jiwa besar, setengah tu dia faham dia dalam. Walaupun orang tengok dia susah saja, tapi hakikatnya batin dia tidak susah. Setengah tu buat kerja ringan tapi berasa susah. Setengah tu buat kerja buat tak berasa susah pun. Jadi hakikat susah tu apa dia sebenarnya? Itu benda yang susah nak ditarikkan. Jadi keseronokan dan kelazatan yang dirasai ni nak ayatnya orang panggil iman itu. Kok kata rasa manis iman tu maknanya kejayaan seseorang yang mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Ini perlukan satu tenaga yang kuat ni. Tenaga dalaman yang kuat tu. Kita nak mengutamakan akhirat, kita duduk atas dunia. Akhirat ni benda yang kita faham secara ilmu saja. Tak ada siapa pun pengalaman pergi akhirat. Mana kita faham akhirat berdasar pada ilmu, berdasar pada maklumat daripada hadis Nabi SAW. Dan benda tu menjadi keyakinan kita. Tak boleh rasa, tak boleh tengok, tak pernah ada pengalaman pun. Hak pengalaman kita ni atas dunia. Tetapi kita mengutamakan kepentingan akhirat. Mana kalau buat dunia pun letak akhiratnya lagu mana, akhirat itu sebenarnya menjadi satu jihad itu. Dia perlu tenaga besar tu kalau nak melebihkan akhirat tu. Perlu tenaga tu. Perlu tenaga dalaman yang kuat tu. Jadi orang yang ada tenaga ni, sebab itulah gapo-gapo kadang-kadang hadis gapo-gapo semua sekali, contoh dia sahabat lah. Sayyidina Umar ni antara sahabat yang kaya. Sayyidina Osman ni antara sahabat yang kaya. Tapi cuba kita baca sejarah hidup dia, lagu mana cara dia makan, lagu mana pakaian dia. Kaya tu. Sayyidina Osman ni kaya dia. Kaya zaman jahiliah. Keturunan kaya. Dia tu. Dia ni keturunan pemimpin. Keturunan Umawi dia tu. Dia ni. Tapi lagu mana hidup dia? Maknanya dunia itu gagal mempengaruhi dia. Bahkan dia olah setiap dunia yang ada di sekitar dia menjadi akhirat dengan sedekah dan sebagainya. Jadi waktu tu perlu tenaga. Tenaga tu mari mana? Keimanan dia. Jadi orang yang lagu ni dia boleh rasalah kemanisan dia. Pendapat yang kedua, kemanisan iman yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah satu bentuk kepuasan dan ketenangan jiwa atau kelegaan jiwa yang diperolehi apabila melaksanakan apa-apa tuntutan agama. Bila seseorang itu berjaya melaksanakan tuntutan agama, dia rasa puas hati, dia rasa tenang jiwa, dia rasa lega. Jadi hak ni setiap kita dia akan ada berasa. Ada ketikanya ni pengalaman masing-masing dia akan ada. Bila dia semaya, dia berasa puas. Bukan semua tu. Ada juga kadang-kadang dia semaya, dia tak berasa puas seperti kemarin dulu. Bila dia pergi tahajud, dia maya tahajud, dia i'tikaf, dia berasa hati kubur. Dia ada ketika ni. Dia tidak sama ni. Tapi kalau kita boleh buat, kalau ada acak kali lagu tu, dah banyak suasana kita dalam keadaan tu, kena bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadirat, bila kita mari puasa, kita tenang sungguh buat ibadat. Pada waktu doa lah sebanyak-banyak. Nabi suruh dalam hadis, doa. Lepas kita semari kita puasa tenang sungguh. Payah nak ayat dengan bahasa. Ambillah peluang doa pada waktu tu. Tu hadirat. Jadi benda ni kadang-kadang dia peroleh tidak semesti selepas di masjid kadang-kadang. Tak semesti. Kalau duduk rumah, kalau duduk padang, kalau duduk pejabat, duduk mana-mana pun dia ada ketika Allah hadiahkan kepada kita satu hal keadaan tu. Bila mari hak tu, doa lah. InsyaAllah pada waktu tu taujih kita, tawajuh kita, fokus kita tu satu kuat. Penting sangat tu. Jangan pula kita rasa tenang tu kita ambil peluang tengok TV. No. Ketika tenang masa sebenarnya tak ada serabut tu, kita ambil peluang duk buah kedai kopi misalnya. Rugilah itu tu. Rugi hati-hati tak? Rugi. Kadang-kadang lama tu tenang tu, berjajar dia mahu tenang, rasa tak ada. Masa seolah kita terpisah dengan dunia kan. Rasa tenang sungguh lah Tuhan bagi. Kalau kita ambil peluang duk buah kedai kopi, duk tengok TV, duk dengar muzik, rugi benar lah aja. Sepatutnya ambil lah peluang. Sebab tu pengalaman orang-orang ngapa Quran ada ketikanya. Ketika waktu tenang gitu kan dia bang ni pengalaman lah. Pengalaman orang ngapa Quran. Hak tu setengah-setengah tu sekali baca ingat lalu pada ketika tu. Tapi pada ketika 10 kali tak ingat lagi.
Jadi waktu tu waktu kurnia tu lah. Kurnia tu pengalaman orang ngapa Quran lah. Okay, perkara yang keempat yang saya nak sebut juga berkait dengan hadis ni lah. Tapi ni agak halus sikit lah, tapi molek juga kita bincang. Kalau tadi ulama berbeza pendapat berkenaan dengan apa maksud kemanisan iman itu sendiri. Ni pula ulama juga bahas juga dalam kitab. Dalam hadis ni Nabi sebut manis iman itu, apakah dia bersifat benda yang hissi atau bersifat maknawi. Hissi ni makna benda yang kira-kiranya boleh dirasai oleh panca indera yang zahir. Misalnya kita kata manis minuman, manis makanan, kita boleh rasa dengan deria rasa hak zahir ni. Dengan cara mana? Rasa dengan lidah. Manis. Semua orang faham manis tu. Ni pahit, ni tawar, ni masal, guna lidah. Lagu tu kau maksud manis sini. Apakah manis ini seperti makanan, seperti minuman? Kalau ke mana? Jadi di sini juga ulama berbeza pendapat lah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa memang dia bersifat abstrak lah, bersifat kita kata maknawi, benda yang hanya tidak boleh dirasa dengan panca indera, tetapi boleh dirasa dengan keimanan, boleh dirasa dengan rohani. Boleh rasa dengan, ada juga setengah ulama kata tak, dia boleh rasa dengan secara zahir. Tu. Jadi sini dia mari beberapa contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kerana mengikut setengah ulama dia kata kemanisan iman ni sebenarnya dia lebih bersifat boleh dirasai oleh tubuh badan manusia. Ni saya tidak nak sebut semualah, jadi panjang lah. Misalnya kita nak ambil hak berlaku di kalangan sahabat. Saya tidak nak sebut cerita-cerita tokoh-tokoh sufi. Bakal tokoh-tokoh sufi banyak kenalan hak lagu ni. Kita nak ambil contoh hak sahabat. Misalnya sahabat ada siapa kena tikal kan, dalam peperangan siapa tembus tubuh dia, tembus tubik kena ke depan, tembus tubik ke belakang, tapi dia boleh sudah semayang, tak sakit kok, tak tahu siapa tembus tubuh ni, tapi mati lepas tu dia ni. Tapi dia boleh sudah semayang. Maknanya tubuh dia tu sudah merasai kemanisan iman tu, sehingga dia tidak berasa, tubuh yang sama tidak berasa sakit kena tikal. Maknanya rasa tu rasa zahir tu. Itulah ulama sebut ni. Mana rasa hadut dalam orang kata manis siapa tubuh dia dapat menjiwai benda tu, merasa benda tu, sehingga bila ditikal pun jadi tak terasa. Apa kuatnya rasa manisnya iman, manis beribadat ketika bermunajat dalam sembahyang, sehingga tubuh dia terhilang rasa sakit. Sesah sembahyang rasa sakit, mati. Mati. Tu banyaklah sini kalau dalam kitab ni dia mari 3 contoh tu. Jadi setengah ulama sebut ni kuatnya kalau kata kemanisan iman dengan maksud abstrak, maknawi, maknanya tubuh tak boleh rasa. Tubuh tak boleh rasa. Cumanya dia ada kesan lah, dia ada kesan ibadat dia, istiqamah dan sebagainya, nampak dia tu maknanya mengutamakan akhirat, sekadar gitu saja. Hak tu ulama sebut tu makna maknawi lah. Tapi ramai dia ulama kata dia hak ni lebih kuat. Dia kata siapa satu peringkat manusia ni, hak orang berasa sakit, dia berasa tak sakit dalam keadaan-keadaan tertentu. Tu. Misalnya kita kata pejuang-pejuang Islam, dia jadi tak takut pada mati tu. Itu jalan juga tu. Tak bersaya tu. Siapa kita kata hunggan, sahabat Nabi ada setengah tu tak ada tidur dengan bini, nikah tu pun siapa semboyan perang lalu, tak ada pergi perang dulu, perang mati. Ada setengah tu dalam riwayat sahih mana tak ada nak mandi wajib, pergi perang, tak usah tangguh ke perang. Akhir sekali dia dimandikan oleh jenazah dia tu, Nabi nampak dimandikan oleh malaikat. Tu. Jadi benda-benda gitu tu desak ke mana tu, sebab dia sudah dapat rasai secara tubuh badan tu, secara tubuh badan. Kalau cerita apa-apa sufi ni banyak benar lah kitabnya, banyak semua ni. Jadi fana, dia panggil fana. Yang kelima, perkara yang kelima,
Perkara yang kelima juga yang kita boleh faham, kita nak pergi masuk pada 3 poin penting tuan-tuan, 3 poin penting. Jadi dalam hadis ni Nabi kata siapa dia nak, siapa dia ada 3 perkara ni, sebenarnya dia telah dapat kemanisan iman. Yang pertama sekali, cinta dia kepada Allah dan Rasul tu melebihi kecintaan dia kepada benda lain. Yang digambarkan adalah hadis mimma siwahuma. Cinta dia kepada benda lain tu tidaklah sama dengan cinta dia kepada Allah dan Rasul. Bukan bermakna dia tidak cinta kepada benda lain, cinta juga. Dia cinta pada isteri dia, cinta pada ahli saya ada belaka perasaan itu ada. Tapi tidaklah lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Maknanya kalau berlaku pertemuan antara cinta kepada mak dia, cinta pada Rasul, dia akan utamakan cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Misalnya di sini disebut gini. Jadi maksud cinta kepada Allah ialah sentiasa mentaatinya dan tidak menderhakainya. Jadi maksud menyintai Rasulullah pula ialah sentiasa berpegang teguh dengan syariat yang dibawanya, di samping taat dan patuh padanya. Jadi hadis ini menyatakan bahawa kemanisan iman pasti akan dirasai seseorang yang ada padanya 3 perkara tadilah. Salah satunya cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-gala yang lain. Kenyataan Nabi ni dalam fasa pertama ni, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada yang lain ini, secara tidak langsung boleh difaham bahawa mentaati Allah dan Rasul hakikat sebenarnya. Bila seorang itu cinta kepada Allah dan Rasul, pada hakikatnya cinta dia kepada benda lain itu dia jadi lengkap. Tu pada. Walaupun sebut 3, tapi hak asalnya adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Tu. Lepas tu cinta kepada seseorang kerana Allah. Kemudian dia benci diri dia ni jadi kembali kepada kufur. Seperti mana dia benci dia ni dicampakkan ke dalam api neraka, ataupun dalam api, tidak api neraka lah, api. Baik. Sebab dalam hak Mir'at ni pun ada sebut juga. Dia kata pada hakikat sebenarnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ni dia terbina di bawah cinta tu apa dia? Hak kita sebut taat pada Allah, hak kita sebut taat pada Rasul, dia tergabung, itu maksud cinta. Dia sanggup ikut segala perintah Allah, tak kira sakit jelas dia sanggup ikut. Begitu juga dia sanggup ikut segala yang Nabi SAW arahkan dalam hadis. Dan dia sanggup tinggal segala apa yang Nabi larang, walaupun benda tu hati dia sangat nak pada benda tu, dia sanggup. Itu maksud cinta yang sebenarnya. Jadi perkara ini saya nak sebut secara ringkas beginilah, sebelum kita, sebab banyak lagi perkara yang boleh sebut situ, supaya tidak seni jadi pandai sangat. Kita nak ambil gini. Baik, dalam hadis ni 3 perkara Nabi sebut. Hak mula-mula sekali, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi daripada cinta kepada yang lain. Timbul juga persoalan di sini. Sebelum kita pergi pada hak 2 lagi lah, saya nak bincang ni. Hak ni molek juga sebab hak ni dia termasuk dalam perkara yang bersifat usul juga. Ulama bahas banyak, cuma saya nak ringkas gini. Baik, dalam teks hadis ni, siapa dia cinta pada Allah dan Rasul tu lebih daripada hak lain, maknanya dia cinta juga kepada yang lain, tapi tidaklah tinggi seperti mana dia cinta pada Allah dan Rasul. Dalam teks hadis ni sebut mimma siwa, selain daripada keduanya. Sebab dalam syarah hak Maulana ni dia sebut teranglah, sebab ni sikit sangat dalam ni. Sebab ada dalam riwayat-riwayat lain Nabi larang. Ada penceramah Nabi lah sebut. Mana tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah, kepada keduanya, bukan kepada Allah dan Rasul, kepada keduanya. Beza tu keduanya tanpa guna haraf ataf itu, guna dhamir tasniyah itu. Mana kita tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah, kepada kedua-duanya. Kedua-dua itu maksud Allah dan Rasul. Misalnya ada dalam riwayat Nabi lagi, tiba-tiba sini Nabi guna, dan dalam riwayat lain ada Nabi guna juga. Cinta kepada Allah, seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasul, sesiapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta dia kepada benda lain.
Jadi kenapa Nabi guna sini siwahuma selain daripada keduanya? Sedangkan dalam hadis lain Nabi lain, Nabi kata tak boleh. Kita kena sebut Allah dan Rasul. Sebab Allah dan Rasul ni dia taraf tidak sama. Hak tu khaliq, hak ni makhluk. Tapi kenapa guna Allah kedua-duanya? Dia tak sama tu dalam bahasa Melayu kita memang bunyi lebih kurang ya. Tapi dalam bahasa Arab tak, dia lagu lain. Tu. Sesiapa yang melakukan maksiat kepada keduanya, tu Nabi lawan kecek gitu. Keduanya tu maksud Allah dan Rasul. Tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Hak tu Nabi kata kena kata gitu. Sebab apa? Sebab takut terbayar dalam minda kita bahawa Allah dan Rasul tu seolah sama taraf. Begitu. Sedangkan Nabi sendiri guna gitu. Nabi guna tak boleh melakukan maksiat kepada kedua-duanya, yakni Allah dan Rasul. Nabi guna gitu. Tidak guna haraf atas dan itu. Sedangkan Nabi larang. Baik, kita nak tengok Nabi larang tu apa? Pertama, Nabi larang gitu pertama sekalinya takut berlaku kesamaran. Takut orang anggap Allah dan Rasul takut lebih kurang. Yang kedua, takut orang anggap Allah tu betul Allah. Takut ada mari dalam pemikiran setengah orang jahil ni, takut Nabi ni sudah naik satu peringkat. Sudah naik satu peringkat, dia tidak jadi manusia lagi. Sehingga penggunaan dhamir tasniyah itu Allah kedua-duanya, tidak Allah dan Rasul. Takut gitu. Yang ketiga, hak ni besarnya, hak yang ketiga ni. Maksudnya digabungkan Allah dan Rasul tu saya tu kenapa? Hak ni hak besar yang ketiga ni. Kerana persamaan di sini, persamaan cinta kepada Allah dan Rasul ni bukan percintaan sama sawa'un bisawa', tidak. Sawa'un bisawa' makna sama 100%. Kerana sama taraf. Bukan makna gitu. Letakkan saya kepada Allah dan Rasul melebihi yang lain ni, Allah dan Rasul tu dari segi yang kita sebut istilah bersepadu, maknanya hak ni dia tak boleh cinta salah satu. Mana seorang kata cinta pada Allah, tiba-tiba dia tak cinta pada Rasul, jadi kafir juga lagu tu, tidak Islam juga. Ataupun cinta kepada Rasul tapi tidak cinta kepada Allah, tu jadi kafir juga lagu tu, tidak Islam juga lagu tu. Jadi maknanya seseorang tu kena taat kepada Allah dan Rasul ni serentak. Itu maksudnya. Yang keempat, antara maksud dia lagi ni bukan nak menyama tarafkan Allah dan Rasul. Yang nak dimaksudkan di sini kaitan di antara Allah dan Rasul dalam konteks agama. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak bahasa dengan makhluk dia tidak direct dengan makhluk dia. Dia tidak direct dengan makhluk dia. Hak secara zahir, tetapi dia melalui perantaraan Rasul dia. Dengan erti kata yang lain, Nabi nak isyarat kepada kita apa yang Rasul sebut itulah hakikat yang Allah kehendaki. Itu isyarat tu. Jadi bila kita taat kepada Rasulullah, hakikatnya seperti taat kepada Allah SWT. Dan bila kita tolak hadis Nabi, tolak pernyataan Nabi, tolak pernyataan Nabi, tolak anjuran Nabi, yang Nabi ajar, seperti kita tolak Allah SWT. Ni seperti yang disebut dalam ni lah. Sebab Maulana dia mari firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu betul-betul cintakan Allah, Allah suruh Nabi sebut pada masyarakat di zaman Nabi, kalau kamu betul-betul cinta pada Allah, mungkin ikut aku. Apa hubungan Allah dengan Nabi? Ni nak ayatnya hubungan dari segi risalah. Risalah Nabi bawa bukan risalah peribadi Nabi. Itu risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadirat kita kena beringat. Dalam kisah ni kena beringat benar. Bila orang baca hadis Nabi, misalnya contoh seorang ustaz baca hadis Nabi, kita tolak tu. Kita duk puasa, kita tolak ustaz tu. Tak. Sebenarnya kita tolak Rasul. Bila tolak Rasul, dia direct jadi tolak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bahaya tu. Hak tu sini Allah nak memperingat, Nabi nak memperingat kita. Bila kata hadis Nabi, dia bila kata-kata Nabi, perbuatan hak kita sebut sebagai hadis, dia tidak serupa dengan hadis, dengan kata-kata manusia. Tak kira manusia tu alim tahu mana pun. Tak serupa. Kena beringat ahli-ahli. Kita bimbang takut kita berada dalam situasi kita tak boleh ni kita nak ikut ulama. Atau ni hadis Nabi je lah ni. Ada tu ulama faham lagu lain tu tidak semua faham. Lepas tu yang ni hadis. Kena beringat. Takutnya kita duk bahasa kita tolak ulama tu. Sebenarnya kita tolak Nabi. Bila tolak Nabi berdasar pada ayat ni secara terasa kita tolak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna bahaya. Hak tu dia nak ayat ni.
Mana kaitan di antara apa yang keluar daripada Rasul dengan Allah itu? Itu kaitan agama tu. Sebab tu dalam ayat lain sebut fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul. Walaupun waktunya maksud hadis dengan Al-Quran itu. Itu kena beringat. Itu perkara yang keempat yang diperingatkan oleh ulama lah. Jadi insya-Allah fakta-fakta lain itu kita boleh bincang semula. Ada lagi perkara lain yang molek juga, tapi setengah-setengah tu saya tinggalkan kerana dia halus sangat. Setengah perkara tu. Jadi insya-Allah dua lagi, iaitu cinta kepada manusia berlandaskan kerana cinta kepada Allah, dan benci kembali pada kekufuran. Waktu tu insya-Allah kita akan bincang minggu hadapan. Cuma hadirat kena faham. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata kalau mu dusta kepada aku, mana mu sebut sesuatu yang aku tak kata, tapi mu kata aku kata, ataupun kita bayangkan kepada masyarakat perbuatan ini perbuatan Nabi, padahal Nabi tak buat, tapi kita buat tu kita bayangkan, walaupun tidak jelas menyebabkan orang faham ni hak Nabi. Boleh jadi bayangan itu berlaku kerana sifat kita sebagai orang agama. Bila kita buat menyebabkan orang jadi anggap ini agama, itu sudah termasuk dalam dusta atas nama Nabi. Nabi kata dia tak serupa kalau kamu dusta dengan orang atas nama orang lain, dusta atas nama aku, dia tak sama. Mana dosa dusta atas nama Nabi ni dia lebih berat berbanding kita dusta atas nama orang lain. Sebab bila atas nama Nabi dia berkait dengan Allah, berkait dengan agama. Kalau dusta atas nama orang lain itu atas dasar fitnah dan sebagainya, tidaklah berkait dengan agama secara langsung. Jadi kena beringatlah hadirat kan. Benda ni kena beringat. Jadi insya-Allah perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hadis kita bincang minggu hadapan. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.